nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey tuan-tuan, kita sambung semula pelajaran kita. Sebelum kita masuk ayat yang seterusnya ni, kita ulang kaji semula lah. Ulang semula 2-3 kali okey dah Okey, apa makna hadza khalqullah? Hadza adalah, ya, sebab mubtada khabar sengkang dengan adalah. Ini adalah khalqullahi, ciptaan Allah. Fa aru, perlihatkanlah oleh kamu semua wahai orang musyrikin ni kepada aku. Bila fi'il amar hujung dia ada waw alif, aru, bila dicantumkan kepada ni, ya, alif dia tu dibuang, tempat dia diambil oleh dhamir, sebab tu dia tidak ada alif. Ya, aruni bunyinya sama, cumanya dari segi ejaan alif ni sudah diambil oleh ni punya tempat, ya. Okey, semula fa aru ni kepadaku, iaitu kepada Allah. Madza. Okey, kita sebut fa'il dulu. Alladzina min dunihi. Sembahan-sembahan yang selainnya, selain Allah telah menciptakan atau telah ciptakan. Tunjukkan kepada aku apa yang apakah sembahan selain Allah telah ciptakan. Cuba tunjuk satu je. Apa yang berhala-berhala telah ciptakan? Jawapan tak ada. Ini merupakan soalan untuk mencela, untuk pelekeh orang kafir kerana menyembah, ya, satu sembahan yang tidak boleh mencipta apa-apa. Bal, apa makna bal tadi? Bahkan, ya lah. Payah nak difaham macam tu, ya. Nanti sebab allazina berkait dengannya, sebab tu saya kurung. Ini dia panggil silah ni, kaitan. Abang tak boleh terjemah allazina lepas tu sebut benda lain. Kena sebut semua yang berkait-kait dengannya. Itu dia kata allazina isim mausul, makna kata nama berkait. No. Yang itu kalau kita terjemah diciptakan, dia dah lari di segi, kalau diciptakan dia akan jadi khuliqa. Sebab tu saya tak nak terjemahkan diciptakan tadi, sebab kita belajar bahasa Arab, fi'il maklum, ya, mesti diterjemah dia telah mencipta. Tapi kalau apa ni, kita sebut fa'il dulu, senang. Biasanya terjemahan Quran akan apakah yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan selain Allah, kan? Sebab perkataan diciptakan tu dalam bahasa Arab bukan khalaqa, khuliqa. Nanti kita akan belajar fi'il madhi majhul, ya. Saya akan cuba mengelak daripada terjemahan dicipta, sebab dicipta dalam bahasa Arab bukan khalaqa, khuliqa, ya. Okey, sekarang ni kita nak berpindah kepada sini. Bal ini, tuan-tuan dah fikir ke belum? Isim ke fi'il ke haraf? Haraf, sebenarnya haraf lah, tak payah fikir panjang lah. Ikut Arab cakap lah. Dia adalah haraf. Dipanggil, orang Arab sebut harfu, ya, al-intiqal. Intiqal. Haraf ni, apa makna haraf? Huruf atau kata sendi. Al-intiqal ini maknanya berpindah. Kita nak gunakan haraf ni untuk pindah daripada satu cerita kepada satu cerita yang sebetulnya. Ataupun dia kata harfu al-idrab adalah disebut idrab. Maknanya kalau idrab, kalau bekerja berhenti, itu dia panggil idrab.
mogok, berhenti. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bila guna bal ni, Allah nak berpindah daripada cerita sebelum. Sebelum ni Allah cerita madza khalaqal ladzina min duni. Allah tanya tu untuk Allah mencela dan mengutuk perbuatan orang kafir yang menyembah berhala. Ataupun Allah nak berhenti daripada mencela di sini, sebaliknya nak berpindah kepada menyatakan hakikat sebenarnya. Cerita panjang pun tak guna. Dia kata bal, apa makna bal? Bahkan sebenarnya, maknanya tak nak cerita panjang-panjang dah, terus melondehkan hakikat sebenarnya. Bahkan sebenarnya az-zalimuna, orang-orang yang zalim, yang zalim di sini ialah orang yang mensyirikkan Allah lah, orang-orang musyrikin tadi. Jadi bukan orang zalim buat jahat tu, tapi lebih yang paling zalim sekali syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Paling besar kezaliman ialah syirik. Cuba tuan-tuan terjemahkan baliz zalimuna, bahkan orang-orang yang zalim. Jadi perkataan ni dimulakan dengan haraf, betul? Okey. Haraf tak pakai sebab dia jumlah ataupun ayat dalam bahasa Arab sama ada dimulakan dengan fi'il atau dimulakan dengan isim. Maka dikira bermula dengan isim. Maka isim memulakan ayat dia mesti jadi mubtada. Dia mesti jadi subjek. Apa cerita? Bahkan sebenarnya orang-orang yang zalim apa makna al? Itu mubtada mesti ma'rifah, mesti dikenali. Orang-orang yang zalim itu, iaitu orang-orang yang mensyirikkan Allah itu. Ini jadi mubtada. Mana khabar? Khabar dia ialah jumlah ni, fi dhalalin. Ini dipanggil khabar. Apa makna fi? Di dalam dhalalin, kesesatan, mubinin, yang nyata. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Bal az-zalimuna adalah, sebab kita nak terjemah mubtada khabar. Bahkan orang yang zalim itu adalah fi dhalalin mubinin, kesesatan yang nyata. Kita sampai sini sebab dhalalin mubin sudah menjadi satu perkataan yang bergabung. Perkataan yang bergabung dalam bahasa Arab sama ada mudhaf, mudhafun ilaih, ataupun mausuf sifat. Ini mudhaf, mudhafun ilaih ke mausuf sifat? Dhalalin mubinin. Kalau tengok rupa dia sama, iaitu dia adalah mausuf sifat. Cuba keluarkan kesamaan dhalalin dengan mubinin. Tanwin. Kedua, baris apa tu? Baris bawah. Tiga, jantina dia muzakkar, muzakkar dengan muzakkar. Dan yang keempat, bilangan dia apa ni? Mufrad. Satu, mufrad dengan mufrad. Bila empat ini sama, maka sahlah dia menjadi, ini dipanggil apa? Mausuf. Dan dia juga apa ni? Dia mausuf mubinin, jadi sifat mubinin. Okey, dhalalin mubinin. Betul baris bawah mubinin? Betul kalau silap pula nanti. Ada persoalan? Tak ada. Ya. Wah, tak dengar bang. Abang kena pakai mikrofon. Kenapa? Ini bal, ini baris bawah kerana bal ini sepatutnya baris mati. Yang ini mati. Ini dia kata iltiqa as-sakinain, bertemu dua huruf yang mati. Bila dua huruf yang mati tak boleh berbunyi, maka hidupkan dia dengan baris bawah. Ini baris bawah adalah yang paling fasih.
Baliz zalimun. Kalau bagi atas balaz, tak. Baluz, tak. Dia ada tiga. Memang tiga-tiga ni tengok yang paling fasih. Misal kata, okey, wa ulaika hum al-muflihun. Macam mana nak hum? Ya, di sini adalah lebih fasih digunakan baris depan humul muflihun. Ya. Wa ulaika min as-salihin. Okey, yang ini lebih fasih dia. Yang mati dengan baris atas. Minas salihin. Maka untuk dia berbunyi dua huruf yang mati tak dapat bunyi. Tapi dalam kes kita di sini bal az-zalimun, balil zalimuna. Itu yang lebih fasih disambung. Ya. Rasam Osmani. Rasam Osmani. Maknanya dalam Rasam Osmani kita tak kisah dah. Kita tak ada masalah, dia dah bariskan. Ya. Fasih pada sebutan Arab. Ya. Ya. Tapi dalam Quran ini semua dah berbaris. Kita tak kisah dah. Ya. Cuma ada beberapa perkataan di dalam bahasa Arab yang kita terpaksa sambungkan untuk meringankan sebutan. Misal kata saya dah tak ingat, tapi saya bagi contoh bahasa Arab dah. Ra'aitum. Apa makna ra'aitum? Apa dhamir dia? Antum. Antum maknanya kamu telah melihat. Okey, kamu telah melihat aku. Ra'aitum ni. Jadi mana di sini orang Arab tak sebut sebab susah, berat. Ra'aitum ni. Jadi maknanya ra'aitumuni. Seperti mana sabda Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Apa makna sallu? Salatlah oleh kamu, fi'il amar kan? Kama seperti mana ra'aitumu. Dia terpaksa taruh waw untuk meringankan bacaan dia tu. Kamu semua telah melihat ni aku usalli. Siapa yang sembahyang? Aku sembahyang. Usalli fardal maghribi. Itu fi'il mudhari, ana usalli. Itu dah Arab dah tuan-tuan ni, setiap hari sebut Arab. Ya? Siapa baca usalli lah. Siapa tak baca tak apalah. Okey, ya ji. Oh, itu cara bacaan Itu cara bacaan saja, ya. Tapi ada satu saja dalam qiraat kita tu. Yang lain tak ada. Dia ada dalam qiraat orang lain. Ulama bi salismul fusuq. Maknanya, tapi sebutan kalau satu-satu bi sal ismu. Bi'sa makna seburuk-buruk. Bi'sa. Okey, perkataan dia ialah al-ismu. Nama. Seburuk-buruk nama. Tapi dalam ini kita kena ikut bacaan Rasulullah. Dia tak baca bi'sal ismu, tetapi bi'salismu. Dalam qiraat kita ada satu ini dipanggil naqal. Naqal. Kita tak baca secara bi'sal ismu, tetapi bi'salismu. Ada beberapa satu macam perkataan majriha. Itu satu je imalah dalam qiraat kita. Bismillahi majriha. Re, ingat X-ray je. Ingat X-ray, betul lah bacaan tu. Dulu guru saya kata ingat macam orang Kelantan sebut re kereta api. Betul ke bang? Orang Kelantan sebut re re, itu betul. Cara menyebut apa tu? Imalah dalam qiraat dalam bacaan bismillahi majriha. Sebenarnya bahasa Arab dia majra.
tempat laluan, tempat pelayaran, tempat apa berlalu air, majra. Tapi dalam keadaan ni kita ikut bacaan qiraat kita bismillahirrahmanirrahim. Ada tanda tu. Satu je dalam Quran. Silap sekali je lah silap. Bukan maknanya tak kisah maknanya sekali je ada jumpa situ. Begitu juga bi'salismul fusuq, sekali juga dalam Quran. Ya, soalan? Surah Yunus dalam kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam tu kalau As'ad Humam dalam buku Iqra' tu, kaedah baca Iqra' tu, dia kata ingat X-ray. Dia bukan X-ray, sate. Sate, te. Kita bukan baca satai. Tapi te. Re, wadduhi, saji, dia bunyi. Okey. Habis soalan, rasanya saya nak sambung kita punya buku lah tak dapat nak sambung. Permulaan kisah Luqman ialah ayat yang ke-12. Selalu baca berlebih je, tak sempat habis Okey, boleh saya sambung. Dan saya, sebab tuan-tuan baru bermain dengan Sefer saya, kalau tuan-tuan nak cepat, saya mencadangkan supaya tuan-tuan memiliki CD untuk 3 pelajaran saya yang akhir tu, supaya tuan-tuan dapat ulang kali tengok macam mana Sefer itu berjalan. Jadi 2-3 kali nanti tuan-tuan mantap lah, sebab anak-anak murid saya yang biasanya mahir Sefer ni, dia belajar lama. Tapi tuan-tuan memang dengan teknologi CD ni lebih senang. Makna satu kali saya ajar tu, tuan-tuan ulang banyak kali, insya-Allah mudah. Okey. Itu cadangan. Kalau tuan-tuan salin pun okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita cuba sambung pelajaran kita Sefer 2 Sefer 2, diagram warna kuning, sebab saya nak tunjukkan macam mana kita boleh menguasai seluruh perbuatan kata kerja di dalam Quran dengan kita mengenali pattern-pattern ini dan berdisiplin dengan baris yang telah ditetapkan. Yang susah sikit Sefer 1 je, sebab Sefer 1 dia ada 6 pattern, A, B, C, D, E, F. Ini kalau tuan-tuan nak rujuk pelajaran ni, ada pada pelajaran SPM. Bahasa Arab Tinggi SPM. Kalau adik apa UP, apa namanya? PSRA. Tak adalah. Ini belajar tinggi ni. Tapi maknanya belajar awal lagi bagus. Anak saya pun tak sempat macam ni ikut-ikut sekejap hilang. Okey. Okey, sekarang kita nak masuk Sefer 2 Sefer 2, kita nak tengok perubahan daripada fi'il madhi, lepas tu fi'il mudhari', kemudian fi'il amar. Sampai situ 3 fi'il dia kita fokuskan dulu supaya sempat. Okey, macam mana bunyi fi'il madhi pattern Sefer 2? Af'ala. Mudhari' dia yuf'ilu. Okey, tuan-tuan tengok baris dia mesti ikut betul-betul. Siapa silapkan baris dia luar kaedah je, terus tak betul. Tapi siapa ikut kaedah, ustaz tak ikut kaedah, ustaz yang salah.
Yuf'ilu, kalau fi'il amar dia akan jadi cuba tengok fi'il amar, jangan tengok sebelah tu. Dia bukan if, dia baris dia af'il. Jamil dah jumpa belum minta punya? Tak jumpa lagi. Sian Jamil. Siapa jumpa diagram warna 3 warna tu bagi kat Jamil. Saya dah bagi 3 tadi, lepas tu hilang. Dia terkalut. Okey, apa contoh yang saya dah bagi perkataannya lepas? Safir 2. Ini siapa tengok CD tak ingat, tak dapat cerita. Tapi siapa tulis dapat. Okey, apa dia punya contoh? Contoh Safir 2 yang kita telah belajar sebelum ini, ada tak? Kalau tak ada pun tak apa, saya bagi. Ada tak? Tak ada Okey, kalau nazala 3 huruf makna turun. Kalau Safir 2 dia jadi 4 huruf. Penambahan dia ialah apa ni? Alif ni. Kita mesti jadikan asalnya fa'ala juga. Okey, kalau nazala dia jadi apa? Dia akan anzala. Okey, kalau 3 huruf nazala makna turun. Kalau anzala menurunkan. Menurunkan. Itu penambahan dia tu. Macam kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau huwa anzala, nahnu anzalna. Maknanya apa makna anzalna? Kami telah menurunkan. Okey. Di sini Safir 2 sampai 12 senang. Ikut je baris, dia terus betul. Ikut baris ni. Cuba tuan-tuan bariskan fi'il mudhari' anzala. Tengok bukan yan. Tengok baris dia yun. Okey. Mesti ikut je baris dia tu. Yun zilu. Apa makna yun zilu? Dia telah sorry. Dia sedang atau akan menurunkan. Anzala yunzilu. Okey, dia sedang atau akan menurunkan. Menurunkan. Penting tu bukan turun. Beza. Turun, saya turun tangga, dengan saya menurunkan barang daripada lori. Saya kata okey. Kalau Allah menggunakan Al-Quran, Allah akan guna biasa anzala ni. Ini makna menurunkan sekaligus. Kalau inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami telah menurunkan Al-Quran sekaligus, itu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu ke langit dunia. Tapi kalau Allah turunkan daripada Baitul Izzah, langit dunia, kepada Nabi Muhammad, Allah gunakan Safir 3. Nazzala. Inna nahnu nazzalna. Itu menurunkan. Kalau Safir 3 nanti secara beransur-ansur. Kalau malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan Quran, apakah Allah turun Quran dalam malam Lailatul Qadar ya? Tak, semua malam. Malam Isnin, malam Rabu, malam Khamis. Bulan Ramadan saja ke? Tak, semua bulan ada. Iaitu Allah gunakan nazzalna. Tapi anzala ni yang dalam surah Al-Qadar tu makna telah menurunkan serentak, sekaligus, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Okey, yunzilu. Cuba tuan-tuan jadikan fi'il amar dia anzil. Tuan-tuan disiplin dengan baris, dia terus betul. Anzil. Cuba terjemahkan anzil. Turunkanlah oleh engkau. Macam orang kafir cabar Nabi Muhammad, fa anzil alaina ma'idatan minas sama'. Apa makna anzil? Bukan turunlah, tapi turunkanlah oleh engkau wahai Muhammad, alaina, ke atas kami, ma'idatan, hidangan, minas sama', dari langit. Kalau betul kau cakap tu Muhammad, ya, cuba turunkan. Tengok apa yang turun.
Anzil, dia gunakan anzil. Okey, begitu kalau kita tengok perkataan lain, tuan-tuan boleh bariskanlah. Okey. Sebelum tu terjemahkan dulu. Anzala maknanya Dia telah menurunkan. dia telah menurunkan. Yunzilu dia sedang atau akan menurunkan. Anzil turunkanlah oleh engkau. Perkataan yang lain yang pattern sama, tuan-tuan boleh jalan. Kita kata perkataan akrama. Okey. Macam mana barisnya? Akrama. Cuba bariskan mudhari' dia. Yukrimu. Okey, cuba bariskan fi'il amar dia. Tengok baris betul-betul. Dia bunyi ak. Mesti disiplin. Af'il, anzil, akrim. Okey, akrama dia telah memuliakan. Mana dia memuliakan satu pihak lagi. Okey, semula terjemah akrama. Dia telah memuliakan. Yukrimu. Dia sedang memuliakan. Ataupun akan muliakan. Akrim. Muliakanlah oleh engkau akan orang lain. Okey, ini Sefer 2. Dia punya baris madhi, mudhari' dan amar. Yang lain tu kita tak cerita lagi. Kita cerita 3 fi'il dulu. Boleh saya padam? Okey, tuan-tuan, kita masuk Sefer 3 pula. Sefer 3, macam mana pattern dia bunyi? Fa'ala. Mudhari' dia yufa'ilu. Cuba jadi fi'il amar dia fa'il. Disiplin dengan baris, terus sebutan dia jadi betul. Okey. Contoh dia ya kazzaba. Okey, boleh? Kalau kita ini perkataan ni banyak dalam Quran. Macam mana nak bariskan? Kazzaba. Apa makna kazzaba? Dia telah mendustakan. Bukan dia telah berdusta. Kalau berdusta tak ada tasydid. Kaziba dia telah bohong. Tapi kalau kazzaba mendustakan. Makna mendustakan ini mengingkari, tidak percaya. Makna kazzaba. Okey, cuba tuan-tuan bariskan fi'il mudhari' dia. Ya. Yukadzibu. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Yukadzibu. Jadikan fi'il amar. Ya kadzib. Apa nak kadzib? Dustakanlah oleh engkau. Okey. Cuba terjemah semula kazzaba. Dia telah mendustakan. Yukadzibu ataupun dia akan mendustakan. Kadzib. Dustakanlah oleh engkau. Satu lagi contoh. Ya karrama boleh lagi. Tadi sebab akrama dah ada. Ya khadda'a. Apa ijaz dia? Qaf ra ta ain. Qatta'a. Qatta'a. Mana qatta'a? Memotong-motong. Okey. Okey, qatta'a. Dia okey, cuba bariskan. Tasydidkan. Tapi kalau qata'a memotong saja. Kalau qatta'a memotong banyak kali, mencincang. Juga makna kadang-kadang membunuh. Dia menunjukkan perbuatan tu banyak. Qatta'a.
Cuba tuan-tuan bariskan fi'il mudhari'. Yuqatti'u. Ikut je baris dia betul. Qat, dia akan jadi qatti'. Apa nak qatti'? Ya? Cincanglah oleh engkau. Wa qatta'u taqtila. Okey. Okey, cuba terjemahkan. Ini makna apa? Qatta'. Abang punya buku terjemah. telah Mencincang mencincang. ke memotong? Mencincang. Ada terjemahan tak buku abang tu? Tak ada. Okey. Cuba tolong buka kamus. Ya, Kak. Macam mana? Sifir dengan bawah, di bawah tu. Maknanya bila dah dapat ini, kena jalankan fi'il madhi punya. Misal kata huwa qatta'a, huma qatta'a, hum qatta'u, jalan sampai ke bawah. Ya, dia cuma bagi dhamir dia huwa saja di sini. Untuk fi'il amar tu hilangkan dulu dhamir yang melibatkan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu ada bab lain. Mulakan daripada anta. Macam mana? Baris? Contohnya muka surat 2, 3, 2. Okey, misal kata akrama. Okey, kalau fi'il amar akrim kan? Yang tu. Tolong betulkan. Muka surat 232. Ya sebenarnya itu silap cetakan. Semua akan berlaku akrim. Tolong betulkan tuan-tuan. Muka surat 232. Sama dengan atas. La, bukan. Akrim. Akrim, akrima, akrimu, akrimi. Tolong bariskan. Dia tersilap bagi bawah tu. Muka surat 232. Fi'il amar daripada anta. Daripada anta, bukan ik. Dia sebutan sebenarnya akrim. Okey. Ya? Okey, akrim, antuma akrima, antum akrimu, anti akrimi, antuma akrima, antunna akrimna. Tolong bukan baris dia. Tidak diperasan ni. Dia baris dia mesti akrim. Jumpa tak? Muka surat 2, 3, 2. Ik tu jadikan ak. Bariskan atas semua. Dia mesti ikut baris yang sebetul dia. Akrim. Semua jadikan baris atas. Ya? Dapat tuan-tuan dan perempuan? Okey, ya. Akrim. Okey, cuba betulkan semula. Anta akrim. Antuma. Antum. Anti. Ya, semua ak. Antuma. Akrima. Antunna. Akrimna. Okey, terima kasih kerana membetul. Saya dah 2-3 kali semak tak jumpa. Hari ni baru terjumpa. Saya 2-3 kali semak dah tanda. Hari ni baru saya terjumpa di situ. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Okey, cuba kita terjemahkan semula qatta'a. Macam mana terjemahannya? Dia telah mengerat-ngerat. Ada terjemahan dia? Ayat dia Al-habla. Itu maknanya memotong-motong. Kakak punya, dia punya terjemahan kamus mengerat-ngerat. Memotong-motong. Maknanya bukan potong sekali je. Memotong-motong banyak kali. Ada? Ya? Tak ada. Di sini tak ada lah. Okey, terjemahkan memotong, mengerat-ngerat. Okey, cuba terjemahkan qatta'a. Dia telah mengerat-ngerat.
Okey, yuqatti'u. Dia sedang meluahkan. Okey. Qatti'. Dia bukan kerat lah. Kerat lah. Boleh ke bahasa Melayu saya tu? Kalau tak boleh tolonglah betulkan Saya ni setakat ni 2 pensyarah bahasa Melayu ikut kelas saya, selalu saya kena betulkan. Ada dia kacau bahasa Arab saya. Saya ajar bahasa Arab, dia ajar bahasa Melayu. Tak apalah kakak kata, saya ajar bahasa Arab. Tapi dia nak betulkan jawab bahasa Melayu saya. Oh, terima kasih kata. Satu orang dah pergi ke China dah. Ya? Ya. Itu lain, bab lain. Itu bab dipanggil sirah mubalaghah, tapi bukan pattern macam ni. Itu khallaqun. Itu melampau, menunjukkan pelampauan. Ini bukan. Dia kalau nak dianalisa satu-satu makna ni banyak, tapi saya tidak mahu mendetailkan benda tu sebab taklah sangat tuan-tuan dan perempuan berkepentingan. Terjemahan dalam Quran sudah ada. Cumanya saya nak bagi tahu, mendedahkan beberapa pattern yang ada di dalam perbuatan bahasa Arab. Okey, tuan-tuan dan perempuan sekalian, sekarang ni kita masuk sifar 4. Macam mana sifar 4 bunyi dia? Fa. Tengok, bunyi dia fa'ala. Mudhari' dia yufa'ilu. Fa'il amar dia fa'il. Itu disiplin dengan baris. Okey, contohnya kita ambil perkataan ni lah. Cuba bariskan. Tolong baris betul. Jahada. Apa makna jahada? Dia telah berjihad. Jahada. Okey, cuba jadikan fi'il mudhari' dia. Ya. Yujahidu. Apa makna yujahidu? Dia sedang berjihad. Cuba nak suruh dia berjihad macam mana? Jahid. Tapi ni tak dalam Quran. Dalam Quran jamak. Itu untuk antum. Okey, cuba anta jahid. Cuba jalankan fi'il amar. Tengok diagram fi'il amar warna kuning tu. Anta jahid. Antuma jahida. Antum ini banyak dalam Quran. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Apa makna jahidu? Oleh kamu semua. Dhamir di antum. Itu dalam Quran banyak jahidu. Dia tak guna anta. Wajahidu fi sabilillah. Okey, begitu juga dengan makna misal kata kalau tuan-tuan jumpa dalam Quran ini juga ada. Macam mana nak bariskan? Hajara. Yang sebenarnya tuan-tuan tak boleh baris pun tak apa sebenarnya. Memang Quran dah berbaris. Cuma kita nak kata ini. Hajara maknanya macam mana nak terjemah? Dia telah berhijrah. Dia telah berhijrah. Okey, cuba jadikan fi'il mudhari'. Yuhajiru. Yujahidu. Okey, cuba suruh berhijrah. Tolong. Hajir. Berhijrahlah oleh engkau. Okey, cuba terjemah hajara. Dia telah berhijrah. Dia telah berhijrah. Yuhajiru, ataupun dia akan berhijrah. Hajir. Berhijrahlah oleh engkau. Senang kan? Senang je, ikut je sefer dia ni. Itu yang
saya suka namakan dia Sefer. Sebab kalau tuan-tuan ikut ya Sefer, betul lah. 2 kali 2 mesti 4. Ya. 5 kali 5 mesti 25. Jadi ikut dia baris itu, betul lah tuan-tuan dan puan-puan. Boleh saya ubah? Kita pindah kepada Sefer yang seterusnya. Sefer berapa? 5 pula Tuan-tuan, maknanya benda ni akan kita tengok dalam ayat-ayat Quran. Ya, ayat-ayat Quran nanti ada semua pattern-pattern ni. Okey. Sekarang ni saya perkenalkan lagi Sefer 5. Macam mana bunyinya? La. Mudhari' dia lilu. Cuba fi'il amar dia tolong balik betul. Fa'lala. Okey, fa'lala yufa'lilu. Fa'lil. Ni kakak tengok kat mana? Oh, kakak tengok situ. Nanti sekejap kita tengok kalau diagram warna kuning tu betul 2, 4, 3. 2, 4, 2. Fa'lil. Okey, tolong betulkan sekali lagi. Saya pun tak perasannya ni. Ya. Muka surat 2, 4, 2. Bariskan yang tanwin tu matikan. Ini sebab masalah program ni. Kawan saya yang tolong typekan ni, program dia Melayu ke Arab itu ada masalah. Fa'lil maknanya basmil. Fa'lil. Tapi dalam diagram warna kuning betul diagram warna kuning tu betul. Okey, betul. Basmil tu kena betulkan, bukan basmilun. Basmil yang atas sekali, yang kecil-kecil atas tu. Siapa mata tak terang man tak nampak. Mata saya tak terang, tak nampak. Dia digulung tu. Fi'il amar tu. Basmil atau fa'lil. Jumpa tak? Siapa tak jumpa? Okey. Jadi maknanya dalam diagram warna dalam diagram warna kuning sama fa'lil. Okey, mari kita ambil contoh. Contohnya kita ambil yang lain. Jalbaba sebab tak ada dalam Quran, kita tangguh dulu. Di sini, ni dulu. Okey, macam mana nak baca? Zalzala. Apa makna zalzala? Macam mana nak terjemah? Huwa zalzala? Dia telah bergoncang. Bergegar. Okey, cuba jadikan fi'il mudhari' dia. Cuba. Yufa'lilu. Yuzalzilu. Apa makna yuzalzilu? Sedang atau akan bergoncang. Cuba jadikan fi'il amarnya. Zalzil. Apa maknanya? Bergoncanglah oleh engkau. Saya tak tahu ada tak penggunaannya. Bergegarlah oleh engkau. Ini sekadar untuk menjalankan Okey. Satu lagi yang dalam Quran ada pattern yang macam ni. Ini nombor 5 ni antara pattern yang paling tak banyak. Nombor 5, nombor 8 dan nombor 12 tak banyak. Okey, cuba tuan-tuan bariskan. Waswasa. Apa makna waswasa? Dia telah berwas-was. Dia telah mewaswaskan, makna dia telah membisikkan. Membisikkan benda yang meragukan, benda-benda yang tak baik. Dia telah membisikkan. Biasanya kerja siapa ni? Kerja syaitan. Okey, yang ni mesti tuan-tuan boleh bariskan dia. Macam mana nak bariskan?
yuwaswisu. Yuwaswisu. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu. Dia sedang membisikkan. Okey, cuba tuan-tuan. Ya. Ini jadi kepala syaitan bolehlah guna ni. Macam mana ni? Waswis. Apa maknanya? Bisikkanlah oleh engkau. Ini ketua syaitan mengarahkan tentera dia. Ya. Bisikkanlah oleh engkau kepada Bani Adam, misal kata, waswis. Ini perkataan ni ada digunakan dalam Quran, zalzala dengan waswasa. Ya. Zulzila dia ke depan sikit. Fi'il madhi majhul. Tapi saya belum ajar, Iza zulzilatil ardu zilzalaha, dia daripada perkataan zalzala. Tapi kita belum sampai lagi. Kita nak tackle 3 fi'il ni saja dulu. Majhul belum lagi. Kemudian. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak yang ni? Saya nak perkenalkan yang ini dulu ya. Sampai tuan-tuan tergambar. Dah habis dah masa. Ya? Okey, cukup sampai sini dan minggu depan saya nak sambung 6 sampai 12 untuk perkenalkan pattern dia dulu. Okey, sebelum saya tutup, ada persoalan? Okey, mana bersebut? Jihad. Ada lagi tuan-tuan dan perempuan? Balik dah? Datang daripada jauh kan? Ya saya. Lebih supaya orang tak belajar bahasa Arab tak berdosa. Dia fardu kifayah lah. Ya, tetapi maknanya paling kurang kita sebagai seorang Muslim jangan jadi buta bahasa Arab. Sebab kita memang tak boleh lepas bahasa Arab. Pada kita punya sembahyang, doa, zikir kita semua dalam bahasa Arab. Jadi untuk kata fardu ain tu nanti orang tak belajar semua jadi berdosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.